Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak bermaya je pada pagi ni. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Nasharuddin, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Muhammad Khalid, Ustaz Amin, Ustaz Herman dan seluruh tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, haji-haji, hajah-hajah, kesemuanya insya-Allah telah pun menjadi duyufur Rahman, duyufur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita di sini berada di satu tempat, apakah nama dia? Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah. Tempat ini pada 1433 tahun, 34 tahun yang lalu, tempat ini hanyalah menjadi tempat pertemuan di antara golongan Ansar pada waktu itu. Kerana tempat inilah merupakan golongan yang berada di Madinah. Mereka berkumpul, berbincang. Sampailah pada satu keadaan ketika mana di hujung sana kita melihat satu kawasan yang berbumbung berwarna hijau. Pada waktu itulah tangisan demi tangisan yang berlaku. Tiba-tiba tempat ini mulai menjadi tumpuan. Kerana pada waktu itulah khalifah pertama di dalam Islam telah dilantik di tempat ini. Mengulang kembali sebagaimana apa yang disebut oleh Al-Fadil Ustaz Nasharuddin, berkaitan di saat Nabi SAW, pada waktu itu Nabi dalam keadaan menghadapi sekaratul maut. Tanda-tanda yang disebut yang disebut dalam kitab Rahiqul Maktum bermula pada tahun ke-sebelumnya, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Pada waktu itu bermula pada bulan Ramadan, satu perkara yang sangat berbeza dilalui oleh Nabi pada tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaannya pada bulan Ramadan, Nabi akan berada di dalam masjid itikaf selama 10 hari. Tapi pada waktu itu Nabi telah beriktikaf lebih hingga mencapai 20 hari. Hingga kan malaikat Jibril datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya Jibril datang untuk membaca Al-Quran bersama dengan Nabi satu kali saja. Tapi pada kali ini bertadabbur sebanyak 2 kali. Kemudian ketika mana berlakunya di penghujung tahun ke-10 Hijrah, ketika mana Nabi berada di bumi Mekah pada waktu itu, Nabi berada di Aqabah, Nabi telah menceritakan kepada umat Islam pada waktu itu yang berkemungkinan pada tahun ini adalah tahun terakhir Nabi bersama dengan mereka, dan berkemungkinan besar tahun akan datang Nabi tidak sempat bersama dengan mereka. Permulaan Nabi sakit bermula pada bulan Safar. Pertengahan bulan Safar Nabi pergi. Kita tadi dalam perjalanan kita melihat di sebelah kanan kita Jabal Uhud. Nabi pergi ke Jabal Uhud pada waktu itu, pada pertengahan bulan Safar. Nabi memberi salam kepada syuhada Uhud dengan memberitahu kepada mereka yang Nabi juga bakal menyusul kepada mereka. Dan Nabi pulang ke bumi Madinah. Nabi pergi ke Masjid Nabawi. Pada waktu itu Nabi telah menghimpunkan, Nabi naik di atas mimbar pada waktu itu. Dalam keadaan Nabi memberi nasihat kepada mereka. Nabi menyatakan kepada mereka yang Nabi telah melihat tentang kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan Nabi berpesan kepada mereka, Nabi tidak mentakuti ketika mana Nabi telah wafat, bahawa ada dari kalangan umat Islam yang berpaling kepada Islam. Yang Nabi sangat takut, kata Nabi, iaitu selepas kewafatannya orang berlumba-lumba kerana dunia. Hari ini para duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat situasi itu berlaku kepada kita. Islam, apa yang berlaku, umat Islam hari ini berlumba-lumba mengejar kepada dunia. Kita nampak hari ini dalam situasi adanya aplikasi TikTok dan sebagainya. Apa yang berlaku, masyarakat kita hari ini hingga sanggup menggadaikan maruah Islam demi mendapat keuntungan daripada konten-konten yang dibuat. Sanggup menggadaikan maruah Islam, menggugurkan maruah mereka. Aurat-aurat mereka didedahkan, membuat perkara-perkara yang sia-sia, memalukan diri sendiri, mengaibkan di antara suami dan isteri, semata-mata ingin mendapat perhatian untuk dilihat oleh masyarakat hari ini. Itulah yang sangat-sangat Nabi takut. Kenapa? Bagi mereka tak menjadi masalah, kerana kubur masing-masing itu pegangan umat akhir zaman. Apa yang Nabi takuti, itulah yang dilalui oleh masyarakat hari ini.
Kenapa Nabi tak takut orang berpaling kepada Islam? Sebab orang yang berpaling kepada Islam, jelas mereka dalam keadaan kafir. Tapi mereka yang dalam Islam, tiba-tiba bila ditegur, kemudian mereka merasakan mereka yang berada di pihak yang betul. Ini adalah sangat-sangat menyakitkan hati. Kemudian selang beberapa hari selepas daripada itu, Nabi SAW pada 29 Safar, Nabi telah berada di bumi Baqi'. Dalam keadaan Nabi menguruskan jenazah pada waktu itu. Apa yang berlaku? Pulangnya Nabi daripada menguruskan jenazah, Nabi mulai pening disebabkan kepanasan yang berlaku. Menyebabkan ketika mana Nabi dalam perjalanan pulang, Nabi telah dipapah. Sahabat yang memapah Nabi pada waktu itu dalam keadaan merasakan Allah, panas yang dirasakan oleh Nabi bahangnya sampai kepada sahabat. Menyebabkan Nabi terduduk dan Nabi diletakkan di rumahnya. Bermula daripada situ disebut Nabi hanya mampu menguruskan solat, mengimami solat 11 hari saja. Sepanjang 13 ke 14 hari Nabi diuji oleh Allah menghadapi sakit pada waktu itu. Dan pada hari yang ketujuh, Nabi telah bertanya kepada isteri-isterinya pada waktu itu, di manakah giliran aku pada waktu ini? Di manakah giliran aku pada waktu ini? Pada waktu itulah para isteri Nabi tahu dah apa permintaan Nabi sebenarnya. Maka telah dihantar Nabi ke rumah Aisyah. Sebab para isteri Nabi tahu bahawasanya itulah yang Nabi inginkan, kerana rumah Aisyah sangat dekat dengan masjid. Kerana bila diselak saja tirai, akan masuk ke dalam masjid untuk memudahkan perjalanan baginda untuk menuju ke dalam masjid. Dan di saat sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Nasyaruddin, selepas sahaja kewafatan baginda, pada waktu itulah kecoh di hadapan Masjid Nabawi, apabila umat Islam pada waktu itu tidak terbayang gambaran bagaimana kehilangan seorang Rasul. Hari ini orang yang berada di hadapan saya hari ini, saya yakin semua pernah melalui detik-detik kehilangan insan yang tersayang. Saya sendiri pernah melaluinya pada tahun yang lalu. Bila kehilangan seorang ibu, Allahu Rabbi, tak terbayang betapa sedih. Bayangkan pada waktu itu manusia agung, manusia yang menyelamatkan akidah umat Islam, tiba-tiba pada waktu itu telah kehilangan. Menyebabkan tangisan demi tangisan. Namun apa yang berlaku? Di saat orang sibuk menguruskan jenazah baginda, tiba-tiba di tempat ini berlakunya satu pertemuan, iaitu golongan Ansar telah membuat perbincangan di tempat ini bagi membincangkan siapakah yang lebih layak menjadi pemimpin di tempat ini. Diringkaskan ke cerita, memandangkan kita tidak dibenarkan lama di sini. Sayyidina Umar yang pada asalnya dalam keadaan berada di jasad Nabi, kelang kabut bersama dengan Abu Bakar dan beberapa sahabat lain datang ke tempat ini bagi menenangkan kaum Ansar pada waktu itu. Dan Sayyidina Umar memberitahu kepada mereka bahawasanya tidak dinafikan Rasulullah SAW ketika mana pada awal Safar Nabi berada di Masjid Nabawi, Nabi naik di mimbar, Nabi memberitahu muliakanlah golongan Ansar. Ini yang Nabi sebut sebelum Nabi wafat. Tapi kata Abu Bakar lagi, ketahuilah sesungguhnya Quraisy itu, bangsa Quraisy juga memberi kelebihan itu sendiri. Jadi Abu Bakar juga menceritakan kepada mereka antara golongan yang lebih layak sebenarnya, yang nampak lebih layak adalah datang daripada golongan Quraisy, kerana pernah Nabi sebut Quraisy ini ada kemuliaan. Lalu ditanya siapa yang nak diusulkan, maka Abu Bakar mencadangkan Sayyidina Umar, kerana pernah Nabi SAW menyebut, kalaulah ada Nabi min ba'di kana lahu Umar, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Umar lah orangnya. Dan di saat ketika mana Abu Bakar nak mengangkat tangan Umar pada waktu itu, serta-merta Umar telah memegang tangan Abu Bakar dan menyatakan, sesungguhnya orang yang berada di sebelah aku inilah orang yang paling layak menjadi khalifah. Kerana ketika mana Nabi dalam keadaan sakit, pada waktu itu Nabi telah meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan buat macam ni, minta supaya ditukar-tukarkan kepada orang lain. Lalu Nabi marah kepada Aisyah. Nabi mengatakan, sesungguhnya orang wanita ini memang suka memberat-beratkan kata-kata. Jangan bertukar apa yang aku minta.
maka dikekalkan Abu Bakar. Dan di atas kemuliaan dan beberapa faktor lain, insya Allah kita akan kongsikan di hotel nanti, Abu Bakar telah dilantik menjadi khalifah pertama di sini. Dan di sinilah menjadi pertemuan pembayaran yang pertama dalam sejarah Islam. Cuma apa yang saya nak sebut sekali lagi, di antara orang yang terlambat membai'ah Abu Bakar pada waktu itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan inilah yang menjadi sentimen permainan golongan Syiah, hingga kan mereka mengkafirkan dari kalangan sahabat. Jadi insya-Allah berkaitan untuk mengetahui tentang kisah tersebut, kita akan sambung di hotel nanti, iaitu bagaimanakah Sayyidina Ali pada waktu itu, kenapa Sayyidina Ali terlambat dalam keadaan membai'ah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, kami minta Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain dalam 1 minit, 2 minit. Dan kami mohon kepada seluruh Al-Fadhil Ustaz, kalau sudah diceritakan sama yang pertama, tak payah kita cerita ulang kembali. Tengah je. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Duduk tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, nampak tak air apa ni? Air kolam. Apa nama telaga ni?